Okey, semua pelajar dah cukup ya masuk. 25 orang dah cukup. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, apa khabar semua pelajar-pelajar, sihat? Alhamdulillah. Okey, minggu lepas Ustazah ada suruh semua pelajar untuk membuat ulang kaji topik kita pada hari ini. Okey, sebelum kita mulakan tajuk kita pada hari ini, Ustazah nak tunjuk satu gambar yang berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Okey, semua boleh tengok. Ustazah nak tanya, adakah cara pemakaian gambar yang Ustazah tunjukkan ini mengikut syariat Islam? Macam mana semua? Okey, tidak. Okey, sebab apa tidak? Okey, sebab 4 orang wanita ini dia memakai jubah yang ketat sehingga menampakkan susuk badan, tudung yang tidak menutupi dada. Okey, apa kaitan gambar ini dengan tajuk kita pada hari ini? Tajuk kita pada hari ini ialah dalam bidang akhlak Islamiah, iaitu maruah diri cerminan peribadi. Okey, Ustazah akan mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi segala isi penting yang Ustazah jelaskan boleh catat di dalam buku tulis. Maksud menjaga maruah diri. Okey, maksud maruah daripada perkataan Arab iaitu muru'ah yang bermaksud keelokan peribadi. Menjaga maruah ialah usaha memelihara diri daripada melakukan larangan Allah dan perkara yang boleh mencemarkan kehormatan diri, keluarga dan masyarakat. Okay, kita sebagai Muslim perlulah menjaga maruah diri kita. Sebab apa Allah suruh kita menjaga maruah diri? Supaya kita terhindar daripada perkara-perkara yang tidak baik berlaku kepada kita, kepada keluarga, kepada masyarakat. Seterusnya, kewajipan menjaga maruah diri disebut di dalam hadis daripada At-Tabari yang memberi maksud sesungguhnya Allah suka kepada orang yang bernilai tinggi dan mulia serta membenci perkara yang keji. Bagi menguatkan lagi hadis ini daripada Malik yang bermaksud kemuliaan seorang mukmin terletak kepada kekuatannya, agama pada nilai diri dan maruah pada akhlak. Okay, di dalam hadis ni dah sebut seorang mukmin terletak kepada kekuatannya, agama pada nilai diri dan maruah pada akhlak. Ustazah akan tunjukkan video. Jadi semua pelajar diminta untuk fokus lihat apa yang ada dalam video ni, faham, dan nanti Ustazah akan tanya berdasarkan video tersebut.
berdasarkan video yang Ustazah tunjukkan, apa yang kamu faham? Apa yang ada dalam video tersebut? Okey, Ustazah nak tanya Haziq. Okey, Ustazah nak tanya pelajar perempuan pula. Anissa. Okey, bagus. Okey, dalam video ni menunjukkan bagaimana seorang lelaki Muslim dan seorang perempuan untuk menutup aurat. Sebab apa kita perlu menutup aurat? Kita perlu menutup aurat sebab kita nak memelihara diri kita, menjaga maruah diri kita. Okey. Jadi dalam video dia menyatakan seorang lelaki perlulah menutup auratnya dari pusat hinggalah ke lutut. Dan perempuan pula hanyalah boleh menampakkan muka dan tapak tangan. Okey, bagus semua. Seterusnya, cara-cara menjaga maruah diri. Okey, panduan pakaian yang bermaruah. Pertama ialah kemas dan bersih. Yang kedua, tidak mencolok mata. Pakai baju warna yang terlalu terang, memakai perhiasan yang terlalu banyak. Okey. Yang ketiga, menutup aurat. Okey, Ustazah dah bagi tahu. Yang keempat, tidak menyerupai pakaian agama lain. Kita Islam pakai pakaian yang menyerupai seorang Islam. Jangan kita nak pakai pakaian agama lain. Okey. Yang kelima, tidak menyerupai pakaian jantina yang berbeza. Okey, kalau lelaki pakai pakaian sebagai seorang lelaki, kalau perempuan kena pakai pakaian sebagai seorang perempuan. Ada baju Melayu, ada baju kurung. Okey. Jangan tertukar pula, yang lelaki pakai baju perempuan, yang perempuan pakai baju lelaki. Okey. Yang keenam, sesuai dengan tata susila masyarakat setempat. Dan yang ketujuh, tidak mengandungi lambang, gambar dan tulisan yang dilarang dalam Islam. Yang lelaki pakai baju t-shirt pergi masjid, ada simbol salib ke, ada gambar haiwan ke, okey, itu tidak dituntut oleh Islam sebab mengandungi unsur-unsur yang dilarang. Okey. Seterusnya, panduan percakapan yang bermaruah. Okey, Ustazah nak Ikram baca nombor 1. Percakapan yang sopan dan tidak keterlaluan. Okey. Bila kita bercakap dengan seseorang, kita perlulah bercakap dengan sopan santun, lemah lembut, tidak menggunakan kata-kata yang kasar ataupun nada yang tinggi. Okey. Yang kedua, bermanis muka ketika bercakap perkara yang berfaedah. Okey, bila kita bercakap dengan orang, okey, mestilah senyum. Takkan kita nak cakap dengan orang dengan muka yang masam, kan? Okey, yang ketiga, memanggil orang dengan panggilan yang disukai. Okey, kita panggil kawan-kawan kita. Okey, nak ajak pergi kantin. Okey, jadi kita panggillah nama. Kan kita panggil woi-woi, kan? Itu adalah panggilan yang tidak baiklah bila kita dengar, kan? Okay. Yang keempat, intonasi dan nada suara yang sesuai dengan suasana dan orang yang mendengar. Okey, bila kita dalam majlis, jadi kita perlulah menjaga nada suara kita, intonasi kita bila kita bercakap. Jangan kita terlalu suaranya terlalu kuat sehingga mengganggu majlis tersebut. Contoh, okey. Yang kelima, menghindari perbuatan bercakap bohong, mengumpat, mengadu domba, memfitnah dan berkata-kata lucah. Okay. Yang keenam, Ustazah nak Aisyah baca. Okay, tidak memungkiri janji. Okay. Yang ke-8, mengucapkan salam ketika bertemu dan berpisah. Okay, bila kita berjumpa dengan seseorang, kita perlulah mengucapkan salam. Bila kita nak balik pun, kita akan bagi salam. Okay. Bila kita mengucapkan salam ni, dia ada satu ikatan persaudaraan. Kita rasa rapat, ramah, kan? Okay. Yang ke-9 ialah membudayakan ucapan terima kasih. Contohnya macam kita beri hadiah kepada kawan kita. Okay, jadi kita ucapkan terima kasih. Belanja kawan makan kat kantin, cakap terima kasih. Kan bagus. Okay. Okay, seterusnya, panduan tingkah laku yang bermaruah. Okay, yang pertama, mengamalkan budaya berjabat tangan dengan mahram. Okay, kebiasaannya selepas solat, kita berjabat tangan, salam dengan mak ayah kita, adik-beradik kita. Kan bagus, kita tengok, kan? Okay, yang kedua, mematuhi adab dan undang-undang di jalan raya. Okay, undang-undang di jalan raya kita perlu patuhi. Okay, contoh macam lampu isyarat warna merah, jadi kita perlulah berhenti. Takkan kita nak jalan. Okay, yang ketiga, Ustazah nak Syasha baca.
Okey, menggunakan harta awam dengan bertanggungjawab. Okey, contoh harta awam, telefon, kan? Bila kita guna, kita kena guna dengan baik. Takkan kita nak rosakkan. Bila kita rosakkan, dia akan memudaratkan kepada orang lain. Orang lain pun nak guna. Jadi kita perlu jaga. Macam harta benda di sekolah, kerusi, tandas. Kita sebagai murid bertanggungjawab untuk menjaga harta benda sekolah. Okey, yang keempat, menggunakan media sosial dengan berhemah. Gunakan media sosial dengan perkara-perkara yang berfaedah. Yang kelima, meminta izin sambil menundukkan badan apabila lalu di hadapan orang yang lebih tua. Yang keenam, menolong orang yang memerlukan. Contohnya, orang buta, orang kurang upaya, orang fakir dan miskin. Kita beri bantuan. Kalau kita lihat orang yang fakir, yang miskin, tidak mampu untuk makan, jadi kita beri sedikit makanan ataupun duit. Kita nampak orang buta nak lalu lintas kan. Dia kan tak nampak, jadi kita bantu. Okey. Yang ketujuh, menzahirkan perasaan belas kasihan kepada orang yang lebih tua. Contohnya macam kita berada di dalam LRT ataupun kereta api. Jadi, kita orang muda, kita orang yang masih lagi sihat. Kita nampak ada orang-orang pakcik, makcik yang dah tua, yang sakit. Jadi kita beri tempat duduk kepada mereka supaya mereka dapat berehat, duduk kan. Sebab kebiasaan kereta LRT penuh. Jadi kita dapat tempat duduk, jadi kita bagilah kepada orang-orang yang lebih tua daripada kita, yang kurang sihat. Okey. Yang ke-8, menjaga batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang ke-9, menjaga kebersihan alam sekitar. Okey, pergi pantai ke, pergi makan dekat mana-mana kedai. Okey, bila dah makan, sampah-sampah perlulah dibuang di dalam tong sampah. Okey, dan yang ke-10, tidak menzalimi haiwan. Okey, Ustazah nak Amirul bacakan contoh tingkah laku bermaruah. Okey. Ada 6 contoh yang Amirul baca tadi. Iaitu pertama, menundukkan pandangan. Yang kedua, menjawab salam. Yang ketiga, mencegah kemungkaran. Yang keempat, menahan diri dari menyakiti orang lain. Maksudnya, kita menahan dirilah daripada kita contohnya nak bully orang ke, nak mengkhianati kawan kita. Itu adalah perkara yang tidak baik. Jadi kita perlu tahan diri kita. Okey, yang kelima, menyuruh membuat kebaikan. Yang keenam, membalas kebaikan dengan ucapan terima kasih. Okey, seterusnya, akibat tidak menjaga maruah diri. Yang pertama, menyusahkan diri dan keluarga. Yang kedua, tidak disukai oleh masyarakat. Yang ketiga, negara porak beranda. Yang keempat, dipandang rendah oleh negara lain. Dan yang kelima, dimasukkan ke dalam neraka. Seterusnya, hikmah menjaga maruah diri. Yang pertama, dikasihi oleh Allah. Bila kita jaga maruah diri kita, kita tutup aurat, jadi Allah akan sayang pada kita sebab kita patuh segala perintah Allah. Yang kedua, masyarakat. Okey. Yang kedua, masyarakat sejahtera. Okey, yang ketiga, diberi balasan pahala dan syurga. Yang keempat, negara aman. Dan yang kelima, diturunkan bala oleh Allah. Seterusnya, Ustazah nak beri sedikit aktiviti kepada pelajar-pelajar. Ustazah tunjukkan 6 wanita yang mempunyai cara pemakaian yang berbeza. Jadi, Ustazah nak kamu nyatakan kesalahan cara pemakaian berdasarkan gambar di bawah. Okey, jadi semua tulis di dalam buku tulis apakah kesalahan bagi setiap 6 wanita ini. Okey, kesalahan cara pemakaian mereka. Ustazah bagi 20 minit. Nanti Ustazah akan tanya. Okey, Ustazah nak tanya dekat Adam. Okey, apa kesalahan gambar nombor 1? Okey, kesalahan nombor 1, memakai tudung tidak menutupi dada. Okey, pakaian yang ketat, pakaian yang pendek, tidak bersarung kaki. Okey. Seterusnya Ustazah nak panggil Hidayah. Okey, apa kesalahan gambar nombor 2? Okey, bagus. Tudung tidak menutupi dada, lengan pendek dan tidak memakai sarung kaki. Okey, seterusnya Ustazah nak Haikal. Kesalahan nombor 3. Okey, bagus. Yang pertama, okey, lengan pendek. Yang kedua, kain yang dipakai terbelah dan menampakkan kaki. Okey.
Seterusnya, Ustazah nak fara'in. Kesalahan gambar nombor 4. Pandai. Kain yang dipakai senting, nampak kaki dan tidak memakai sarung kaki. Seterusnya gambar nombor 5. Semua pelajar, apa kesalahan gambar nombor 5? Pakaian ketat sehingga menampakkan susuk badan. Dan gambar yang terakhir ialah kesalahan dia apa? Tudung tidak menutupi dada. Terusnya, Ustazah nak kita sama-sama buat latihan pengukuhan ni. Ustazah akan tanya apakah jawapan bagi setiap adab menjaga maruah ini. Jadi kamu semua akan jawab. Kita sama-sama jawab. Yang pertama, rakan saya sentiasa menutup aurat apabila keluar rumah. Ya ataupun tidak? Adab menjaga maruah diri. Ya. Yang kedua, rakan saya suka bercakap kasar dengan orang lain. Ya ataupun tidak? Tidak. Yang ketiga, rakan saya sentiasa menjaga kata-katanya dengan tidak mengumpat, berbohong dan bercakap lucah. Ya. Yang keempat, rakan saya suka menconteng dan merosakkan kerusi meja di sekolah. Apa dia? Alif? Tidak. Bagus. Yang kelima, rakan saya sentiasa menjaga batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Ya. Yang keenam, rakan saya memakai seluar pendek ketika bermain bola sepak di padang. Macam mana pelajar lelaki? Ya ataupun tidak? Tidak. Yang ketujuh, rakan saya memakai pakaian yang mempunyai lambang atau simbol agama lain yang dilarang. Tidak. Seterusnya, berdasarkan gambar, jadi kamu kena pilih apa kesalahan yang dilakukan berdasarkan gambar yang ditunjukkan. Yang pertama, gambar yang pertama, kita boleh nampak ada wanita memakai tudung seperti paderi. Apa kesalahan yang dilakukan oleh wanita tersebut? Memakai pakaian ketat, tidak menutup aurat, berpakaian jarang, pakaian menyerupai agama lain. Jawapan dia, pakaian menyerupai agama lain. Seterusnya, kita boleh tengok ada gambar lelaki memakai baju warna putih. Ada apa ni? Ada simbol ataupun lambang salib. Jadi apa kesalahan yang dilakukan oleh lelaki tersebut? Ada tulisan yang dilarang, ada lambang yang dilarang, fashion pakaian yang tidak berakhlak, pakaian menyerupai agama lain. Jadi jawapannya apa? Ada lambang yang dilarang. Seterusnya. Apakah kesalahan tingkah laku yang berlaku dalam gambar tersebut? Kita boleh tengok dekat sini ada gambar lampu isyarat, kereta, ada motor. Tapi lampu isyarat dia warna merah. Tapi ada motor yang lalu. Jadi apa kesalahan? Dia ada belas kasihan terhadap binatang, tidak menghormati orang tua, tidak memelihara alam sekitar, tidak mematuhi undang jalan raya. Jadi apa jawapan dia? Tidak mematuhi undang-undang jalan raya. Bagus. Seterusnya, tengok gambar ni. Ada gambar siapa ni? Ada gambar orang tua, pakcik, makcik tengah berdiri. Yang duduk ni siapa? Orang muda yang masih sihat lagi. Apa kesalahan tingkah laku yang berlaku dalam gambar tersebut? Dia ada belas kasihan terhadap binatang, tidak menghormati orang tua, tidak memelihara alam sekitar, tidak mematuhi undang-undang jalan raya. Jawapan dia? Tidak menghormati orang tua. Apakah kesalahan tingkah? Jadi berakhirlah latihan kita. Sampai situ je latihan kita. Jadi Ustazah harap semua pelajar faham tajuk ini dengan baik. Boleh tahu jaga adab-adab menjaga maruah diri masing-masing. Sebagai seorang lelaki Muslim dan sebagai seorang perempuan Muslim. Jadi Ustazah nak buat kesimpulan daripada tajuk kita pada hari ini. Yang pertama, setiap individu Muslim wajib menjaga diri dan maruah dari perbuatan yang mencemarkan nama baik dan kehormatan diri. Yang kedua, umat yang bermaruah ialah umat yang memiliki jati diri dengan berpegang kepada ajaran Islam dan tidak terpengaruh dengan unsur-unsur asing yang merosakkan. Jadi kita kena jagalah kita punya maruah. Jangan mengikut unsur-unsur barat apa semua. Kita mengikut pegangan syariat Islam. Yang ketiga, Islam telah menggariskan panduan untuk menjaga imej diri dan maruah, terutama dalam cara berpakaian, percakapan dan pergaulan. Ustazah dah beritahu macam mana panduan cara berpakaian, cara percakapan dan juga cara tingkah laku. Dan yang terakhir, Ustazah nak beritahu sebagai Muslim kita wajib untuk memelihara semua adab ini supaya
maruah kita tidak tercemar dan kualiti diri sentiasa dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Amin ya rabbal alamin. Okey. Jadi semua pelajar faham tajuk kita pada hari ini? Okey, bagus. Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua pelajar hadir pada hari ini dan memberi respon yang baik. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As.